Kalau kita lihat isu Palestin yang berlaku hari ini, pernah tak kita fikir sampai bilakah ia akan berlaku? Sampai bilakah orang Palestin akan terus menentang kaum Yahudi yang tidak henti-henti menjajah mereka? Sampai bilakah penindasan dan juga kezaliman ini masih akan terus berlaku di bumi Palestin? Ayat ini yang saya akan kongsikan kepada anda akan memberikan satu dimensi baru tentang masa hadapan bumi Palestin mengikut surah Al-A'raf. Bagaimana? Teruskan bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai ke episod yang ke-22. Dan hari ini saya akan kongsikan kepada anda masa hadapan kaum Yahudi yang melakukan penjajahan di bumi Palestin mengikut surah Al-A'raf. Kalau anda mengikuti kami sejak episod-episod sebelum ini, saya telah kongsikan kepada anda masa hadapan kaum Yahudi mengikut surah Ali Imran, yang mana saya sebutkan bahawa prinsip yang dipegang oleh orang Palestin hari ini telah disebutkan oleh Al-Quran. La yadurrukum illa adha. Sungguhnya orang Yahudi itu tidak akan selama-lamanya dapat memudaratkan perjuangan, semangat dan juga kecekalan orang Palestin illa adha, kecuali dengan kesakitan luaran sahaja, kesakitan emosi, kesakitan yang hanya sementara sahaja. Illa bihabli minallah wa habli minnas. Pada episod seterusnya saya sambung lagi bahawa orang Yahudi ini selama-lamanya mereka dalam keadaan kehinaan disebabkan apa? Kemaksiatan yang mereka lakukan di mana-mana sahaja mereka berada. Duribat alaihimudillah aynama thuqifu. Orang Yahudi ini ditimpakan kehinaan daripada mana-mana pihak, sama ada orang-orang bukan Islam ataupun orang Islam sendiri. Aynama thuqifu, di mana sahaja mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minnas, kecuali dengan tali Allah dan juga tali manusia. Dan ayat yang saya kongsikan kepada anda pada hari ini, ayat yang memberikan kepada kita maksud yang lebih kurang sama. Ayat ini memberikan kita jaminan ataupun keyakinan bahawa bumi Palestin akan dibebaskan suatu hari nanti, insya-Allah. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, wa idh ta'adzana rabbuka la yab'athanna 'alaihim man yasumuhum su'al 'adzab inna rabbaka lasari'ul 'iqab innahu laghafurur rahim. Allah beritahu apa? Dan ketika Tuhanmu memberitahu, dan ayat ini bermula dengan wa id ta'adzana rabbuka. Wa id ta'adzana rabbuka, dan ayat ini hanya diberikan, bentuk ayat ini diberikan hanya kaum Bani Israel. Kali pertama dalam surah Al-A'raf dan kali kedua dalam surah Ibrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nampak? Bentuk yang sama, wa id ta'adzana, dan apabila Tuhan kamu memberitahu, dan cara ayat ini ataupun teks ayat ini hanya diturunkan kepada kaum Bani Israel. Kita sambung lagi, wa id ta'adzana rabbuka, dan apabila Tuhan kamu memberitahu, la yab'athanna 'alaihim, bahawa Allah akan menghantarkan kepada kaum Yahudi itu, alaihim yang dimaksudkan adalah kaum Yahudi seperti yang ditulis oleh para ulama mufassirin, ila yaumil qiyamah, sehinggalah ke hari kiamat. Apa yang dihantarkan? May yasumuhum, dan yang dihantarkan itu adalah kaum-kaum yang akan menyeksa mereka. May yasumuhum su'al azab, dengan seteruk-teruk penyiksaan. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Sungguhnya Tuhan kamu ataupun Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala sangat cepat azabnya. Wa innahu laghafurur rahim, dan dia juga Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi ayat ini hendak memberikan kepada kita satu keyakinan, satu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, bahawa kaum Yahudi, setinggi mana pun keangkuhan mereka, sehebat mana pun kemajuan yang mereka miliki sekarang, seluas mana pun pengaruh yang mereka ada di atas muka bumi ini, di negara-negara barat, di US dan juga di negara-negara Arab, ketahuilah bahawa semua itu hanyalah sementara. Dan kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang beriman, perlu percaya dengan ayat ini. Sebab apa? Sebab ayat ini telah pun berlaku sebelum mana? Sebelum kaum Bani Israel telah mempunyai kuasa seperti hari ini. Dan kalau kita lihat juga, ayat ini memberikan janji Allah
Ya, ini adalah janji Allah. Apa sahaja yang disebut dalam Quran, semuanya adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan memungkari janjinya. Dan ayat ini memberitahu kepada kita bahawa akan dihantar kaum-kaum yang akan menyeksa kaum Yahudi. Tapi kita dapat lihat bahawa hari ini Yahudi mereka mempunyai kuasa. Hari ini mereka mempunyai teknologi. Hari ini mereka mempunyai lebih banyak kekuatan dan kelebihan melebihi daripada orang beriman. Bagaimanakah kita dapat katakan bahawa Allah akan menghantar kepada mereka kaum-kaum yang akan menyeksa mereka dengan su'al azab, dengan seteruk penyiksaan? Ketahuilah bahawa kekuatan yang mereka ada, kekuatan juga kelebihan dan juga segala perkara yang membuatkan mereka kuat dan juga angkuh, semua itu semuanya adalah sementara sahaja. Dan mereka ini tidak lama nanti akan kena juga pengakhiran mereka, sebab ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kembali kepada ayat ini juga, wa id ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim, dan apabila Tuhan kamu memberitahu la yab'atsanna 'alaihim, akan dihantarkan kepada mereka may yasumuhum sul-al azab, orang yang akan menyeksa kaum Yahudi serta teruk azab. Adakah yang dihantarkan itu termasuk dalam kalangan orang-orang bukan Islam, ataupun yang dihantarkan itu termasuk semua manusia yang telah menyeksa Yahudi? Saya akan ceritakan lebih lanjut tentang penyiksaan yang dikena ataupun sejarah penyiksaan Yahudi pada episod esok. Tetapi hari ini saya ingin memberitahu kepada anda ikhtisaran, sebagai ringkas sahaja, bahawa kaum Yahudi ini sebelum mereka mempunyai kuasa seperti mana yang mereka ada sekarang di atas bumi Palestin, mereka banyak kali dihina, mereka banyak kali diseksa dengan seteruk-teruk penyiksaan. Sebagai contoh, kalau zaman moden ini, zaman bila? Zaman Hitler berkuasa. Bagaimana kita dapat lihat bagaimana Hitler membunuh membunuh jutaan orang Yahudi. Dan kalau kita lihat pada zaman sebelum Rasulullah SAW sendiri, kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi ini sejak wafatnya Nabi Sulaiman AS, mereka tidak henti-henti dikenakan siksaan daripada empayar-empayar luar seperti pada Babylon, Greek, Rom dan sebagainya. Dan apabila sampainya ke zaman Nabi Muhammad SAW, mereka kena juga hukuman yang mereka lakukan, disebabkan saya akan ceritakan di episod esok. Tetapi mereka kena teruk siksaan-siksaan sepanjang zaman. Jadi persoalannya di sini, adakah semua yang menyeksa Yahudi itu adalah yang disebutkan dalam ayat ini? Sebab apa Allah kata wa ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim, dan apabila Tuhan akan memberitahu akan dihantarkan kepada mereka. Allah tak beritahu siapa yang dihantarkan itu. Allah kata akan dihantarkan ke atas mereka. Ketahuilah bahawa dapatan yang saya baca daripada tafsiran Syekh Salah Al-Khalidi, beliau mengatakan bahawa ayat ini hanya memaksudkan orang-orang yang beriman sahaja. Ya, maksudnya kalau kita katakan pemerintah Rom, kita katakan pemerintah Babylon, pemerintah Greek, Yunan, pemerintah raja-raja Eropah, France, Spanyol, Britain, yang mana mereka ini kalau mengikut sejarah, mereka semua pernah menyeksa Yahudi dengan seteruk-teruk penyiksaan. Tetapi mereka ini tidak termasuk dalam ayat ini. Yang termasuk dalam ayat ini hanyalah dalam kalangan orang beriman sahaja. Kenapa? Sebab wallahu ta'ala alam, kalau mengikut tafsiran daripada Syekh Salah Al-Khalidi, apabila Allah menggunakan perkataan ba'atha dalam ayat ini, kita dapat lihat la yab'atsanna 'alaihim, Allah akan hantarkan kepada mereka. Allah menggunakan apa? Ba'ath. Allah menggunakan ba'ath. Jadi dalam Al-Quran, apabila Allah sebutkan ba'ath, itu adalah satu pengiktirafan ataupun itu adalah satu kemuliaan kepada mereka yang Allah pilih supaya menjalankan hukuman yang Allah mahukan. Dalam ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Allah mengatakan ba'ath hanya khusus kepada orang-orang yang Allah pilih, hanya khusus kepada orang beriman, seperti mana firman Allah berikut, wa ba'athna minhum 12 naqiba dalam surah Al-Maidah. Dan surah Al-Baqarah juga, innallaha qad ba'atha lakum taluta malika, Allah telah menghantar seorang panglima yang beriman, nama dia adalah Talut. Innal idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika mana Allah menghantar rasul dalam kalangan diri mereka. Wa idh ta'adzana rabbuka la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamah.
Dan kita dapat lihat bahawa ayat yang saya sebutkan kat atas itu, ini adalah ayat yang kita sedang bincangkan pada ketika ini. Jadi semua ayat-ayat yang menggunakan ba'ath, semuanya menunjukkan satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah yang memang menghantarkan mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling jelas sekali dalam kita mengatakan ba'ath ini, Allah menggunakan perkataan Allah menggunakan dalam ayat surah Al-Isra, di mana saya akan kongsikan satu episod khas tentang ayat ini. Apa firman Allah Ta'ala? فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ. Apabila sampainya janji kami, kami akan hantarkan kepada kamu. Apabila sampai janji kami, kami hantarkan kepada kamu orang-orang Yahudi, ibadan lana, hamba-hamba kami. Jadi ayat ini, wa'dul akhirah, ayat ini menunjukkan pembebasan umat Islam di Madinah daripada kezaliman dan juga kejahatan Yahudi yang ketika itu mereka melakukan ayat ini menunjukkan pembebasan umat Islam daripada kejahatan dan juga kezaliman orang Yahudi yang berkuasa di Madinah. Yang mana mereka ini adalah siapa? Mereka ini adalah Rasulullah SAW sendiri dan juga para sahabat. Disebutkan dalam ayat ini, ibadan lana, hamba-hamba kami, yang bermaksud hamba-hamba Allah, uli ba'sin syadid, yang mana sangat tegas, sangat bengis, fajasu khilalad diyar, dan mereka ini memasuki kampung-kampung orang Yahudi. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itulah janji Allah yang telah pun berlaku. Jadi apa yang saya nak ceritakan di sini adalah, apa saya ingin tekankan, ba'ath ini adalah satu petanda ataupun satu isyarat yang mana ia menunjukkan yang dihantarkan itu, yang Allah hantarkan itu adalah mereka yang menerima kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna apa? Mereka ini adalah orang-orang beriman. Mereka ini adalah orang-orang Islam. Jadi tidak termasuk dalamnya nama-nama yang telah saya sebutkan tadi, antaranya Hitler, antaranya raja-raja Eropah yang menyeksa orang Yahudi sebelum adanya kerajaan negara haram Zionis yang telah tertubuh pada hari ini. Jadi ini adalah satu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan bahawa orang Yahudi ini, mereka ini tidak lama pun berkuasa di atas bumi Palestin. Ada orang kata, mungkin terfikir dalam kepala kita, habis sekarang ni mana kaum-kaum tersebut? Mana orang yang dihantar, mana orang beriman tersebut? Saya tanya balik anda, adakah tentera yang telah sedia ada ini telah cukup sifatnya? Adakah kita hari ini memiliki kekuatan seperti mana kekuatan yang telah dimiliki oleh tentera Umar al-Khattab apabila membebaskan Palestin daripada pemerintah Rom? Adakah tentera muslimin hari ini mempunyai kekuatan dan juga kehebatan pemimpinnya seperti pada zaman Salahuddin al-Ayyubi? Jadi saya telah sebutkan banyak kali sebelum ini bahawa syarat untuk membebaskan Palestin yang sedang dijajah pada hari ini, syaratnya adalah mestilah dengan ketenteraan, mestilah dengan pemimpin yang beriman, mestilah pemimpin yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu siapa yang Allah pilih, siapa yang Allah tak pilih, tapi kita tahu sifatnya. Dan antara sifatnya itu mestilah dengan membawa Al-Quran sebagai dustur, Al-Quran sebagai dalam sumber kekuatan. Begitu juga dengan kekuatan ketenteraan. Ada orang kata cukuplah dengan senjata yang lemah ataupun senjata yang kurang teknologinya. Sebenarnya tidak juga. Kita tahu depan mata kita musuh yang sangat hebat teknologinya. Jadi nak tak nak, memang kena ada juga kekuatan yang boleh melawan kekuatan mereka. Kalau kita lihat zaman Salahuddin al-Ayyubi, adakah teknologi Salahuddin al-Ayyubi menandingi teknologi musuh? Ya, menandingi. Dan kita dapat katakan di sini bahawa bukan hanya iman sahaja yang diperlukan di sini. Ya, iman tu kalau orang tu dah kuat, insya-Allah dia akan maju. Tetapi saya nak beritahu kat sini adalah kita tidak mahukan bahawa orang itu sekadar mempunyai semangat yang kuat ataupun iman yang tinggi sahaja, tetapi mereka tidak punya kekuatan. Benda ini ia boleh berlaku dengan izin Allah Taala. Benda ini pernah berlaku pada perang Badar dan juga perang-perang di zaman Rasulullah SAW, di mana kita ini mempunyai bilangan sedikit. Tetapi jangan kita lupa juga bahawa zaman Rasulullah SAW sendiri beberapa kali seri peperangan mempunyai bilangan tentera yang ramai. Sebagai contoh dalam perang Mu'tah ni 3,000 orang. Dan begitu juga zaman Abu Bakar, zaman Umar, Uthman, Ali dan sebagainya. Jadi nak tak nak, memang
kena juga dalam kalangan umat Islam untuk kita memajukan diri kita, untuk kita memantapkan lagi iman kita, untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber kita punya perlembagaan dan juga sumber kekuatan kita dalam segala perkara. Dari situ barulah kita ini termasuk dalam kalangan orang yang Allah hantarkan kepada kaum Yahudi untuk menyeksa mereka dengan seteruk penyiksaan. Jadi ini adalah dimensi yang sepatutnya kita lihat bagaimana untuk membebaskan Palestin. Bukan hanya sekadar untuk melakukan Allahu Akbar, bukan hanya memberikan wang sumbangan, tidak. Tetapi ya betul, memberikan sumbangan wang sangat-sangat penting. Okey, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kita membina generasi yang dapat membebaskan Palestin, generasi yang mempunyai sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. Ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid, menghantarkan kepada kaum-kaum Yahudi itu hamba-hamba kami uli ba's, yang sangat bengis, yang sangat tegas. Sebab apa Allah kata uli ba's? Sebab apa? Sebab itu adalah sifat yang diperlukan untuk menakutkan kaum Yahudi. Jadi kalau kita lihat apa yang ada dekat Palestin pada ketika ini, kita tak sepatutnya berasa sedih lagi sebenarnya. Kita dapat lihat baru-baru ini Hamas berjaya untuk mempunyai satu senjata baru yang mana mereka dapat menepis serangan udara dengan satu alat senjata yang saya tak tahu nak sebut apa. Tapi mungkin boleh tengok dekat channel Telegram Terkini Palestin, kami ada update di sana. Dan kita dapat lihat juga bagaimana perkembangan roket-roket Hamas, yang mana mereka hanya dalam 11 hari sahaja dapat melepaskan ratusan roket. Mereka dapat menakutkan ketenteraan Zionis sampai keluar kenyataan-kenyataan yang mengatakan bahawa apa yang berlaku dalam perang Saiful Quds tahun lepas very unpredictable, tidak boleh disangkakan. Sebab apa? Sebab hebatnya kemajuan dan juga teknologi yang mereka ada. Jadi itu di Hamas, itu di Palestin. Kita di Malaysia perlukan juga memainkan peranan yang sama, iaitu kita perlukan menggerakkan diri kita, anak-anak muda dan juga pemimpin. Sebab orang yang ada kuasa, mereka lah yang paling berkuasa dalam satu negara, sebab dia boleh mengubah perkara-perkara yang tidak boleh diubah oleh rakyat-rakyat biasa. Jadi nak tak nak, penting sangat untuk kita fahami ayat kitalah yang akan menjalankan hukuman Allah Ta'ala. Kalau kita tak jalankan, mungkin orang lain yang akan jalankan. Tapi tidak bermakna kita selamat dekat akhirat. Ada sebab apa kita tidak menjalankan hukuman yang Allah telah berikan kepada kita untuk menghukum orang Yahudi yang melakukan kezaliman dan juga penindasan. Jadi ini sahaja perkongsian ringkas pada hari ini. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.